Pagi. Modal RM3,000 jadi 5 juta. Alright, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Alright, so dekat belakang saya tu saya punya office, tapi memang tahun ni langsung tak buka. Alright. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear. And then hari ni saya nak berkongsi lah macam mana saya mulakan bisnes dengan modal RM3,000 dan Alhamdulillah boleh menjana pendapatan sampai RM5 juta setahun. Okay, Test 1 2 3. Test 1 2 3. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Alright. So pagi-pagi ni nak berjalan lah kan, exercise sikit. Lemak silau. Okay, pada yang menonton ni boleh tak komen, boleh dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar lah. Okay, macam mana saya bermula? Okay. Sebelum saya berniaga tu, sebelum saya start bisnes, sebenarnya saya bekerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Kampus Bintulu Sarawak. Alright. So saya start kerja tu tahun 2005. Selamat pagi. Saya bukan sifu, saya orang biasa je. Alright. So saya start kerja 2005. Tutor ni dia macam pensyarah lah. Dia macam saya kena mengajar. Saya tak dapat title pensyarah tu sebab saya tak ada PhD. Sebab dekat tempat universiti saya mengajar tu, selagi you tak ada PhD, selagi itulah you bergelar tutor. Tapi kerja dia memang macam pensyarah. Kena mengajar, kena supervise student untuk buat thesis, kena buat research apa semua kan. Alright. So 2005 saya mula kerja. Okay. And then masa saya start kerja tu, saya tak ada planning pun nak berniaga. Sebab saya rasa berniaga ni benda yang susah. Berniaga ni benda yang tidak ada jaminan. So baik makan gaji kan, baik. And then tambah-tambah saya pula kerja dekat universiti kan. Memang secure lah kerja tu kan. So buat apa nak pening kepala lagi nak berniaga kan. Alright. So masa saya hari pertama saya lapor diri je. Saya lapor diri apa semua kan. Saya bekerja dekat Sarawak. So macam saya asal orang Kedah kan. Pergi Sarawak memang tak ada saudara mara, memang tak kenal siapa-siapa. Pergi sana memang selai pinggang. So bila bekerja tu saya dengan tak ada transport lah. Sampai-sampai sana saya pula jenis tak suka sangat berjalan kaki. Jangan saya minum, tiba-tiba dahaga pula. Alright, thank you pada yang join. Alright. Saya pula jenis tak suka jalan kaki. Kebetulan masa tu saya baru kira turun pada Gunung Kinabalu lah. Kaki saya memang sakit, tak suka. Kira macam tak selesa lah nak berjalan kaki kan. And then bila bekerja tu, saya dapat quarters lah. Universiti bagi quarters kan. So
daripada quarters ke pejabat tu boleh jalan kaki lah. Tak jauh pun, dalam 10 minit sampai lah kan. Dekat je. Waalaikumsalam. Alright. Cuma itulah, bila kita kaki sakit nak jalan kaki walaupun 10 minit memang tak seronok lah. So saya decide untuk beli motor, supaya senang sikit lah nak pergi kerja kan. Lepas tu kalau nak keluar, nak beli barang apa semua senang. Kalau tak, nak kena naik bas lah apa semua kan. So leceh. So selepas 2 hari lapor diri, saya terus pergi ke Pekan Bintulu, cari kedai motor, beli motor. Alright. And then alhamdulillah lah dapat jumpa kedai motor, and then deal apa semua, dapatlah beli. Tapi masa saya nak beli kedai motor tu, saya planning nak beli, alang-alang dah dapat kerja kan, at least beli motor baru lah kan, tak nak beli second hand kan. So motor tu saya beli motor baru, Modena Scratch je. Harga dia dalam 4,000 macam tu. Tapi saya pun tak ada duit cash banyak kan, so kena buat loan lah. So bincang, so saya kena bayar down payment dalam RM1,000. Lepas tu loan tu RM3,000 lah. Bulan-bulan kena bayar dalam RM300. Saya buat loan pendek lah, setahun macam tu kan. Okay. Alright. And then saya masa tu baru start kerja, gaji pun tak dapat lagi. Alright. So nak bayar down payment RM1,000 kan, mana ada duit kan. Nak minta duit kat family saya pun bukannya orang senang, dia orang pun susah kan. So saya fikir, macam mana aku nak beli motor, nak jalan kaki tak larat kan, nak tunggu gaji lambat lagi. So and then masa tu kebetulan saya ada kad kredit tau. Saya ada kad kredit. Kad kredit tu saya dapat masa saya bekerja dengan abang saya. Entah macam mana abang saya dia baik dengan manager bank kan. So saya dapat kad kredit. Dan dalam kad kredit tu adalah balance sikit, saya boleh withdraw cash dalam RM1,000 kan. So saya pun pergi bank, pergi dekat mesin ATM, withdraw duit cash RM1,000. So duit tu saya boleh gunakan untuk beli motor, untuk bayar down payment lah. Alright. You ni nak dengar ke saya punya story ni? Ataupun you pernah dengar macam mana saya mula bisnes daripada modal RM3,000 sampai jadi 5 juta? Ada tak nak dengar? Kalau nak dengar, cuba komen nak dengar kan, sambil-sambil saya berjalan ni. Alright. So dapat duit, bayarlah. So dekat situ sebenarnya saya mula berhutang. Saya mula beli barang dengan berhutang. Beli motor tu dah hutang, bayar down payment, hutang lagi kan. Alright. Okay, so tapi beli motor tu tak adalah masalah pun, sebab apa, tak ada mahal sangat kan. Dan gaji saya pun masa tu hampir 2,000 lah sebulan kan. Hampir 2,000 sebulan. So installment baru 300, masih ada lagi balance kan. Okay, so dapatlah motor tu. And then so bila saya bekerja, tak ada planning pun nak beli kereta. Tapi entah macam mana, saya berkenalan dengan rakan sekerja. Berkenalan. So kira macam saya masa tu tak ada girlfriend lagi, tiba-tiba jumpa pula Awet Chun kan. And then saya minat kat dia. Sebab apa, dia ni seorang adventurer. Dia seorang yang suka benda lasak. Dia suka travel, dia suka panjat gunung kan. Saya suka perempuan macam tu kan. So tiba-tiba jumpa perempuan macam tu. And then dia pula single. So kira minat lah nak buat girlfriend kan. Alright. And then alhamdulillah saya tidak bertepuk sebelah tangan. And then kita orang pun start dating lah. Dating. And then masa tu saya ada motor je. So dating keluar pakai motor lah kan. Tapi macam girlfriend saya tu masa tu,
dia bukannya Islam, dia non-Muslim. So pada dia tak kisah naik motor dengan boyfriend kan. Cuma saya ni orang Islam, tak manis lah, tak bagus lah bawa anak dara orang ke hulu gila kan. So dekat situ saya kira macam dekat universiti tu saya ada ayah angkat lah. Ayah angkat. Dan dia pun panggil saya, dia bagi nasihat lah. Dia kata, Wahid, tak bagus lah kau bawa anak dara orang jalan-jalan apa semua kan. Sebab kau ni pensyarah kan. Nanti student tengok tak manis lah kan. Pensyarah bawa girlfriend ke hulu kilir naik motor, kau dah tak kahwin. So bila saya dah kena sound macam tu, saya pun alamak macam mana ni, aku baru nak bercinta kan, baru nak kenalan kan, baru nak syok-syok kan, tiba-tiba dah kena sound kan. So saya pun bincang lah dengan saya punya girlfriend, mana ni macam nak keluar, takkan kita nak naik taxi, takkan nak naik bas kan. So bincang, kita decide untuk beli kereta kan. So girlfriend saya pun setuju beli kereta, kita share lah. Masa tu kita orang kerja sama dekat universiti yang sama, gaji pun lebih kurang je. So decide untuk beli kereta lah. Beli kereta tu atas nama saya lah. So survey lah, kereta apa nak beli. So sepatutnya masa tu kalau nak beli kereta, saya beli kereta second hand je lah, bawah 10,000 kan, sepatutnya dengan gaji saya kan. Tetapi kesilapan saya adalah saya membeli kereta di luar kemampuan. So masa tu kebetulan pula kereta Pro 2 dia baru keluar, kereta baru Pro 2 Myvi kan. Alright. So kalau dulu macam kereta yang murah lah, kalau kereta baru kancil, Viva masa tu tak keluar lagi. So dia keluar Myvi. So saya kata saya nak belilah Myvi kan. Kan Myvi kan tu harga dia dalam 40,000 lebih lah. Tapi nak beli Myvi kena tunggu dalam 6 bulan. Sebab masa tu banyak gila orang nak beli Myvi kan. 6 bulan baru dapat. Alright. So saya tak boleh nak tunggu lama, sebab saya nak cepat lah. Takut ni orang mengata kan. Okay. So tanya salesman tu lah kereta apa yang ada. So dia kata kalau you nak cepat, beli Kenari lah. So saya pun nak cepatnya basah, tak kisahlah, Kenari pun Kenari lah. Okay, so belilah Kenari. So Kenari tu pun harga pun lebih kurang macam Myvi. Tapi saya beli yang spek yang paling tinggi lah. Apatah limited edition, special edition macam tu kan, warna hitam. Down payment bayar 2,000 je. Sebab apa? Yelah, duit tak ada nak bayar down payment. So bayar mana yang ada ya, 2,000 tu pun saya share dengan saya punya girlfriend lah. Lepas tu loan 9 tahun, bulan-bulan kena bayar dalam 600 lah, RM600. So saya fikir alah, installment baru 600 kan, gaji 2,000, bayar motor baru 300 kan. So ada lagi balance cukup lagi kan. So dapatlah kereta tu. Alright. So bila dapat kereta tu, dapatlah saya bawa girlfriend saya ke hulu kilir. Tak adalah orang nak mengata apa semua kan. Okay. Tetapi berlakulah kesilapan dekat situ kan. Alright, kesilapan dia morning. Kesilapan dia adalah saya terlepas pandang, bila kita beli motor tu minyak sebulan dalam RM50 je kan. Tetapi kereta ni tak sama. Kereta ni saya pula beli kereta auto kan, memang kuat makan minyak lah. So kereta ni satu hari paling sikit lah, kalau pergi kerja, pergi balik tu pun jalan sikit, paling-paling minyak RM10. Minyak RM10. So kalau sebulan minyak dah 300. Minyak dah 300 kan. So dekat situ saya punya komitmen tu dah bertambah. Motor dah 300 kan. Lepas tu kereta dah 600, dah 900, minyak lagi 300, dah 1,200 kan. Gaji saya tak sampai 2,000. So katakanlah gaji saya 2,000 tolak dengan 1,200. So balance gaji saya tinggal lagi 800 kan. 800 belum lagi tolak makan lagi kan, bil apa semua kan.
So end up duit gaji saya tak cukup. Duit gaji saya tak cukup kan. Nak beli barang dapur apa semua, duit tak cukup. Alright, nak bayar kad kredit lagi apa semua kan. So kat situ saya dah start terciduk lah. So bila duit tak cukup, nak isi minyak tak cukup, nak beli barang dapur duit tak ada, so saya start guna kad kredit. So saya start tambah hutang. Guna kad kredit, lepas tu kad kredit tu penuh. Apply lagi kad kredit. Guna penuh, apply lagi kad kredit. So sampai saya ada, daripada asalnya saya ada 2 kad kredit, so kad kredit tu beranak jadi 4 kad kredit. Kan, 4 kad kredit. Lepas tu kad kredit saya semua penuh. Lepas tu isi saya asalnya dia tak ada kad kredit, dia pun apply kad kredit. Daripada 1 kad kredit, dia pun bertambah kad kredit dia jadi 4. So saya ada 4 kad kredit, isi saya ada 4 kad kredit, 8 kad kredit. So saya lupa nak cakap lepas kita orang beli kereta tu, tak lama lepas tu saya bertunang, kahwin. So kira macam start kerja bulan 8 2005. So kita orang kahwin bulan 12 2005. Tahun yang sama je, sekejap je, bercinta sekejap je. So terus kahwin kan. Lepas kahwin tu dia start ada masalah. Alright. Hi. Thank you. So apa yang berlaku tuan-tuan, masa tu setiap bulan bila saya dapat duit gaji duit gaji saya tu habis lah. Dalam masa 2 minggu, duit gaji saya tu memang habis. Bayar hutang je kan. Dapat gaji 2 minggu, duit habis. Adalah balance sikit 100-200 kan. So macam mana ni kan, pening kepala nak fikir. Kerja dah bagus, gaji dah okey, duit tak ada kan. Lepas tu macam kita pula kerja government kan, gaji kita macam tu, kau kerja macam mana pun macam tu lah. And then saya pula pegawai yang pensyarah kan. Mana ada OT pun semua kan. Gaji memang fix. Kalau 2,000 lah. Kalau buat OT pun sama je. Tak ada elang apa semua kan. Ada tak sesiapa yang ada masalah macam saya dulu ni? Kerja okey, gaji okey kan, duit tak ada kan? Ada tak? Saya rasa ramai yang ada masalah macam saya dulu kan. Hutang banyak. And then saya nak share macam mana saya selesaikan masalah tu. Ada tak nak tahu macam mana saya keluar daripada masalah hutang tu? Ada kan? Saya ramai, majoriti memang ramai lah. Kerja, duit tak nampak. Kerja, duit tak nampak. Macam hampir kan. Bengang gila, betul, stress gila kan. Alright, ada tak? Okay, so saya pun pening kepala. Macam mana aku nak buat kan? Tak boleh tidur malam tuan-tuan. Tak boleh tidur malam. And then masa tu pula saya pun baru kahwin tau. Baru kahwin memang selalu gaduh lah dengan isteri. Saya kahwin dengan isteri saya ni bukannya kena paksa. Memang saya suka sama suka. Memang saya cintakan isteri saya. Okay. Tapi bila masuk bab duit ya, memang akan bergaduh lah. Kan? Macam perempuan ni pun dia ada kehendak dia. Dia ada benda dia nak beli dia. Ada benda dia nak beli kan. So bila isteri saya ni beli barang yang pada saya benda tu tak penting, tapi pada dia tu benda tu untuk dia kan. So saya kan marah kan. Apa ni beli benda ni, benda merepek-repek kan. So kita ni dah lah susah kan. Duit tak ada, beli benda yang tak faedah kan. Pada saya, pada dia, benda tu bagus untuk dia. Biasa lah perempuan kan. Macam lelaki ni ada barang yang kita suka beli. Ada perempuan ni pun ada barang yang dia suka beli kan. Faham kan perempuan? Beli baju lah, beli beg lah, beli tudung lah, beli tu lah, beli ni kan. Pada saya, benda tu tak penting. Assalamualaikum, berapa semua? Bro, semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat. Alhamdulillah, thank you. Alright. Panas sini. Alright, so kira macam selalu gaduh lah. Tapi tak adalah bergaduh sampai teruk sangat kan. Alright. And then memang tak boleh tidur malam, selalu bergaduh. And then saya duk fikir macam mana nak buat ni kan. So
So macam dekat universiti ni, the only way untuk you naikkan gaji ataupun tambah income adalah you kerja kuat lagi. Mungkin you naik pangkat, naik gaji, ataupun you buat kerja luar. You buat macam outstation lah. So macam saya ni pegawai, kalau saya outstation, saya dapatlah allowance kan, allowance lodging, allowance perjalanan bla bla apa semua. Sekali pergi dapatlah dalam RM100 macam tu kan allowance kan. Tapi kerja tu saya hanya boleh buat waktu hujung minggu lah kan. Macam universiti ada program apa-apa, saya pergi lah, dapat allowance kan. Alright, so saya pun fokus kat situ. Sebab pada saya itulah the only way untuk saya tambah pendapatan untuk selesaikan saya punya masalah kewangan. Saya target kalau saya dapat sebulan dalam RM300, saya dah syukur dah. Alright. Macam mana abang settlekan masalah ni, nanti saya cerita lah. Alright, you stay. So saya pun ada saja apa-apa aktiviti universiti, saya akan pergi lah. Matlamat saya nak dapatkan allowance lah. Allowance kira perjalanan macam tu kan. So memang saya tak duduk rumah lah. Hari Isnin sampai Jumaat memang kerja macam biasa. Sabtu Ahad kalau ada program je, saya akan pergi lah. Janji saya dapat allowance kan. So memang saya rajin gila. So masalahnya bila you kerja government, bila you kerja dengan agensi kerajaan, bila you terlebih rajin, bagus, benda tu bagus. Bos you sukalah kat you kan. Bos suka nampak kita rajin, committed apa semua kan. Tetapi tidak bagus kepada rakan sekerja kita. Sebab rakan sekerja kita, dia orang tu just nak kerja biasa-biasa je. Lepas tu kita pula poyo pergi kerja kan. Saya kerja lebih tu sebab apa? Saya nak tambah pendapatan. Sebab duit gaji saya dah tak cukup dah. Saya dah terciduk dah, beli hutang banyak sangat kan. Alright, so bila kita terlebih rajin bekerja, so mesti ada kawan-kawan yang tak happy. Sebab apa? Bos asyik duk puji kita. Lepas tu dia orang lepas tu duk banding-bandingkan kita dengan tengok Wahid tu rajin pergi sana pergi sini apa semua kan. Korang ni apalah, suruh buat ni malas tak ni apa semua. So dia jadi macam tu lah. Alright. So dipendekkan cerita, sampai satu tahap macam mana, kira bila orang tak suka kita, so akan ada banyak tikam belakang lah. Sampai satu tahap saya kena fitnah makan rasuah kan. So masa tu memang saya sedih gila lah. Saya memang langsung tak terlibat dengan apa-apa rasuah. Tiba-tiba dalam meeting saya dituduh makan rasuah. Lepas tu dalam meeting tu pula, saya tak ada dalam meeting tu. Yang ada isteri saya saja. So you bayangkan, you duduk dalam meeting, you sebagai isteri duduk dalam meeting, tiba-tiba bos you cakap suami you makan rasuah kan. So you rasa apa? So of course lah, you sebagai isteri, you sedih kan. So balik pada meeting tu, jumpa kat rumah, isteri saya tanya, abang kenapa dia orang cakap abang makan rasuah? So saya pun terpinga-pinga kan. Makan rasuah kenapa? Dia cerita pasal ni apa semua. Allah kata, ya Allah aku. Dan orang yang buat cerita tu pun sebenarnya bos saya sendiri. Memang celaka betul. Lalas saya, kalau macam ni kan. So saya fikir, makin saya bekerja lebih kuat lagi, makin banyak masalah datang. Ada tak sesiapa yang rasa macam tu? You bekerja, tak kisahlah you kerja dekat agensi kerajaan ke, ataupun you bekerja dekat swasta ke, makin you bekerja, makin banyak masalah datang dekat you. Sebab apa? Ramai orang dengki dengan you, ramai orang tak suka dengan you. Ada tak sesiapa yang pernah alami benda ni? Saya pernah kena, betul kan? You kerja rajin, lepas tu ramailah ada orang tikam belakang lah, mengata lah, fitnah lah apa semua kan. Itu yang saya kena. So saya fikir, aku ni kerja macam nak mampus, tiba-tiba kena tuduh makan rasuah, celaka betul kan. Kan. So saya pun fed up lah. Malah aku nak kerja rajin-rajin macam ni. Lagi banyak aku kerja, lagi banyak masalah kan. Alright, so saya pun stop lah buat benda-benda kerja-kerja yang terlebih-lebih kan. So saya hanya fokus kerja yang disuruh saja. Tapi masalah kewangan saya tu tak settle lagi kan. Masalah duit saya tu tak settle lagi. So saya kena cari pendapatan lain. So saya fikir,
apa benda aku nak buat kan. So gaji dah tak cukup kan. Hutang banyak. Nak kerja lebih tak boleh pula kan. Boleh nak kerja tapi banyak masalah. And then the only way untuk saya selesaikan masalah kewangan tu adalah kena berniaga. Sebenarnya saya tak minat berniaga. Saya tak minat berniaga pun. Saya kalau boleh saya nak kerja makan gaji, kerja kat Indonesia sampai bencit. Kan. So saya tak ada pilihan tuan-tuan. Apa kerja dulu? Saya dulu pensyarah tuan-tuan. Saya dulu pensyarah kat universiti. Okey, abang niaga apa? Ni nak cerita ni. Ni nak cerita ni. Okey, so masa saya bekerja kat universiti tu, saya ada student tau. Student saya ni dia macam, saya pun ada student. Lepas tu saya ada kereta baru lah. Lepas tu student saya ni selalu minta pinjam kereta lah. And then saya pun bagilah. Kenapa saya bagi pinjam kereta saya? Sebab student saya ni, ni 3 orang student lah. 3-3 ni perempuan. So saya kena supervise dia orang ni untuk dia orang buat thesis. So setiap minggu dia orang akan datang saya punya office, present dia orang punya thesis, dan saya akan supervise lah. So budak-budak ni lepas habis meeting tu, dia kata, Cik Wahid, boleh tak kita orang pinjam kereta nak beli barang? So dia bagilah macam-macam. Cakap, alang kau naik lah teksi ke bas ke kan. Susah lah Cik Wahid apa semua kan. Teksi susah dapat, tu mahal, kita orang bukan ada duit. Lepas tu naik bas selalu tak ada kan. So saya pun tak apalah bagi. Masalahnya bila saya bagi kereta dekat dia orang tu, student saya ni student perempuan. Lepas tu saya pun ada isteri kan. So isteri saya pun macam masam muka lah bila saya bagi kereta dekat orang perempuan, student perempuan. Padahal saya tak ada niat apa pun. And then macam tak bagus lah. Macam seorang pensyarah lelaki bagi pinjam kereta dekat student perempuan. Nanti takut orang cakap skandal. Dekat universiti ni cakap orang tu perkara biasa. Banyak orang suka jaga tepi kain orang. Alright. So saya fikir, macam mana nak buat? Lala saya dapat idea. Daripada saya bagi pinjam kereta dekat dia orang ni, why not saya buat servis kereta sewa? Why not saya buat servis kereta sewa kan? So saya pun bincang dengan isteri saya cakap saya nak start bisnes kereta sewa kan. So isteri saya masa mula-mula tu pun dia pun tak confident, boleh ke kan, boleh ke. Tapi saya dah tak ada pilihan, saya nak tambah income. So dia pun okay. And then kita decide untuk kira beli kereta second hand lah. Beli kereta second hand dan sewakan dekat universiti. So universiti tempat saya bekerja tu, student ramai tau. Ada dalam 5,000 student. Dan memang tak ada orang buat servis kereta sewa. And then macam student saya ni asyik duk pinjam kereta kan. So saya cakap, why not aku sewakan kereta kat dia orang. So dia nak sewa kereta second hand je lah. Tak payah pakai kereta saya, kereta baru kan. So alhamdulillah saya beli kereta 2 biji. Kereta second hand je lah, kereta kancil masa tu kan. Masa tu tahun 2006 tuan-tuan. So modal nak beli kereta tu 3,000 kan. Okay, so saya nak cerita sikit. Masa saya start bisnes kereta sewa tu, sebenarnya saya tak ada modal pun. Saya tak ada duit pun. Alright. Saya hanya ada 500 je, RM500 saja duit gaji. Sebab masa tu hujung tahun, dapat bonus lah kan. And then nak start bisnes kereta sewa masa tu kena ada modal 3,000. Sebab pun nak beli kereta lah, nak bayar down payment kan. Okay, nak tahu tak macam mana saya dapat kumpul modal RM3,000? Saya ada RM500 je masa tu. Alright. So masa tu apa yang saya buat adalah bagus. So banyak orang bila dia nak berniaga, dia suka bagi alasan. Tak ada modal lah sampai sudah dia tak berniaga kan. Saya masa tu saya nak berniaga, saya tak ada modal juga, tapi saya tak jadikan benda tu alasan. Sebab tu saya nak keluar daripada masalah kewangan tu. Saya nak ni kan. Okay, so apa yang saya buat, saya pinjam duit isi saya lah. Kita orang kerja sama, memang dua-dua pun duit tak ada. Tapi masa tu hujung tahun kita dapat bonus lah, bonus hujung tahun. So saya pinjam dia RM500. So saya ada 500, isi saya bagi 500, dapat lah 1,000. So
So ada lagi 2,000 kan. Ush, 2,000 macam mana nak cari kan. So masa tu saya ada seorang kawan saya ni dia berniaga lah, kira bisnes dia okey. So saya pun call dia, saya cakap boleh tak saya pinjam duit kat dia RM1,000 sebab apa saya nak start bisnes. So kawan saya pun okey lah, just nak support saya kan. So dia bagi pinjam saya RM1,000. Okey, dapat dah 2,000. Okey, lagi 1,000. Saya nak pinjam duit kat family saya, memang saya tak confident. Family saya pun orang susah. Saya tak yakin lah dia orang boleh bagi modal kat saya kan. Ayah saya peneroka Felda je, orang biasa je. Abang-abang saya memang tak payah tanya lah. Memang susah lah nak dapat duit kan. Okay, so saya masih lagi ada kad kredit masa tu. Dan kad kredit tu masih lagi ada balance lah. Saya boleh ambil duit cash dalam RM1,000. So saya pun ambil duit daripada kad kredit saya untuk gunakan modal. Okay, so total dapatlah cukup modal RM3,000. Dan saya gunakan duit tu untuk bayar down payment kereta. Dapat kereta 2 biji. So saya target, saya start bisnes sewa, saya nak duit untung sebulan kalau boleh dapat RM300 je tuan-tuan. RM300 je. Tu je saya punya matlamat. Sebab apa? Saya nak beli barang dapur je. Pada saya masa tu RM300 kira besar lah kan. Cukup lah nak beli barang dapur kan. Alright, pada setengah orang, kalau you dapat duit extra RM300, RM400, RM500 tu kira dah banyak lah, cukup lah. Sebab apa? You belanja tak besar pun. Alright. So dekat sini saya nak nasihat kat you all lah. Bila you nak berniaga, you jangan bagi alasan. Banyak orang bila dia nak berniaga, dia suka bagi alasan, saya tak ada modal, saya tak tahu nak berniaga, saya tak tu tak ni lah. So kalau you bagi alasan, sampai bila pun you tak akan mula. Alright. So apa yang you kena buat adalah, kalau you tak ada modal, you jangan cakap you tak ada modal. You cakap, modal aku belum cukup. So bila you cakap modal belum cukup, so kepala otak you akan start berfikir, macam mana nak bagi cukup. Kalau you duk cakap modal tak cukup, tak ada modal, so otak you tak bergerak. Itu yang banyak orang buat. Bila dia nak berniaga, dia tengok orang lain berniaga, dia nak berniaga, tapi dia tak ada modal. So dia duk sebut, tak ada modal kan. So kata-kata tu adalah doa. So bila you doa tak ada modal, so Allah ni dia maha pengasih dan penyayang. Kau duk doa tak ada modal, so dia bagilah kau tak ada modal kan. Tapi kalau you sebut modal aku belum cukup lagi, so otak you akan start berjalan. Macam saya, masa saya nak mula bisnes kereta sewa tu, saya modal tak cukup. Alright. Tapi kepala otak saya duk fikir, macam mana aku nak bagi cukup RM3,000 kan. So saya pinjam duit kawan saya pinjam duit isteri saya ambil duit kat kredit. So mesti ada jalan. Yes, niat kena betul. Okay, so dapat kereta tu, saya sewa kereta lah. And then masa tu pula masa saya nak mula bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah ada pengalaman. Saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Abang saya ni dia pun bekerja dengan syarikat kereta sewa. So saya pernah bekerja dengan dia. So tahulah sebersikit macam sewa kereta. Kalau saya tak tahu pun saya boleh tanya abang saya. So dekat situ masa saya nak mula bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah ada mentor, saya dah ada guru. So you all pun, bila you nak start business, make sure you ada mentor, you ada guru yang you boleh rujuk. Kan? Tak kisahlah you nak buat bisnes kereta sewa ke, nak jual produk, mesti ada mentor, mesti ada orang yang dah ada pengalaman. Banyak orang dia nak mula bisnes, tapi dia sombong kan. Dia nak start, nak jadi founder kan. Mentor tak ada, guru tak ada, lalah dia penat. Alright. So alhamdulillah saya start bisnes sewa dengan 2 biji kereta tu. Kira macam duit sewa tu tolak-tolak dapatlah bersih RM300. Alhamdulillah, syukur gila. Alright. And then okay. So along the way, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, bila kita buat bisnes kereta sewa, masalah ni dia tak berhenti. Akan ada masalah baru. Masalah datang kan. So macam masa saya mula bisnes sewa, okey, masalah pertama nak dapatkan modal. Okey, settle masalah. Okey, dah dapat kereta, sewakan kereta. Saya target nak RM300. Okey, dapat. Masalah seterusnya adalah kereta tak cukup. Kereta tak cukup kan. Student ada 5,000 orang, kereta ada 2 biji kan. So memang
kereta tu memang memanjang lah jalan sewa. Saya sewa masa tu murah-murah je tuan-tuan. 1 jam RM5, satu hari RM50 saya sewa, nak tolong student saya je kan. Tapi tolong-tolong pun alhamdulillah saya dapat lah juga untung sikit kan. Alright. Okay, so masalah seterusnya adalah permintaan banyak, kereta tak cukup. Okay, nak tahu tak macam mana saya selesaikan masalah kereta tak cukup ni? Alright, so masa saya nak beli kereta tu, kebetulan saya kira macam berkenalan lah dengan seorang toki Cina kan. So masa saya berkenalan tu pun saya tak ambil pot lah. Dia pun buat bisnes kereta sewa. So saya pun just nak beli kereta kan, tak ambil peduli. Tapi bila saya run bisnes, kereta saya tak cukup kan. Lepas tu nak beli kereta saya pula memang modal pun dah tak ada. Kalau nak apply loan pun memang susah dapat. And then saya teringat toki Cina ni, dia ada kereta kan. So saya cakap, why not saya bekerjasama. So you ingat bila you niaga, you nak grow, you kena pandai bekerjasama, partnership, JV kan. So saya pun contact toki Cina ni. Saya cakap, Toki bos, saya ada buat bisnes kereta sewa lah bos. Customer saya banyak, kereta saya ada 2 biji je. Sekarang ni kereta tak cukup, boleh tak kita partner ke macam mana bos? So toki Cina pun cakap, saya Cina lah, you datang saya punya office, kita bincang lah macam mana. Alright. So toki Cina tu pun okay, dia jemput saya datang dia punya kedai, office dia kan. So bincang-bincang, so last kita setujulah. So dia akan bagi kereta kat saya. So macam kalau saya dapat sewakan, saya makan komisen lah. So dia punya deal dia, masa tu dia bagi kereta besar lah, kereta Proton Iswara, kereta Proton, kereta kebal kan. So kereta tu besar, nak sewa harga kancil tak boleh, kena sewa mahal sikit. So masa tu kita orang sewa 1 jam RM7, satu hari RM100. So kalau saya dapat sewa 1 jam, saya punya komisen RM2. Kalau saya dapat sewakan satu hari, komisen saya dalam RM20 lah, dalam 20% lah komisen saya kan. Itu perjanjian dia. And then macam toki Cina ni pun dia bagi kat saya sebiji kereta. So saya dah dapat kereta. So sekarang ni saya ada 3 biji kereta. Kan. Alright, so saya dapat 3 biji kereta. So saya sewa dekat toki student saya ni. Masalahnya kereta still tak cukup lagi. And then saya call lah toki Cina. Nama dia Desmond, kereta tak cukup lah Desmond, ada kereta lagi tak? So Desmond pun dia tengok dia punya sale tu untuk seminggu, dia boleh tahan ni kan. Sebab apa, Desmond ni kereta dia semua tak ada hutang. Dia ni memang buat bisnes kereta sewa, dan dia sewa kereta dekat syarikat. So biasa syarikat akan sewa kereta dia 3 tahun. Lepas 3 tahun syarikat akan pulangkan balik kereta tu, dia kena ganti kereta baru. So kereta tu mostly tak ada hutang. So saya ambil lah kereta tu untuk sewa. Desmond ni dia sama ada kereta tu dia jual ataupun dia biar je. Sebab dia dah untung dah kan. So bila saya setiap minggu saya boleh bagi kat dia duit kan, daripada kereta tu tersadai je dekat rumah dia, baik dia sewa kan. So apa yang Desmond buat, Desmond bagi kat saya 6 biji kereta. 6 biji kereta kan. So dia dah bagi sebiji, lepas tu dia bagi lagi 6 biji. So total dia bagi kat saya 7 biji kereta. Saya tak payah bayar apa-apa, saya just bayar dia based on sale. Okay, so 7 biji campur dengan 2 biji kereta yang saya ada, so saya ada 9 biji kereta. So daripada kutipan sewa tu, tolak saya punya komisen, untung saya nak tahu tak berapa saya punya profit daripada sewa kereta. Asalnya saya mula bisnes kereta sewa, saya nak RM300 je. Dan benda ni yang mengubah saya, yang membantu saya keluar daripada masalah hutang. Alright. So benda ni pun, kalau you nak keluar daripada masalah hutang, you kena capai benda ni. Alright. So kutipan sewa tu daripada 9 biji kereta tu, total bersih saya dapat sebulan RM2,000 tuan-tuan. RM2,000. Alright. So masa tu gaji saya lebih kurang dalam RM2,000. Lepas tu, tapi gaji saya tu memang habis lah. Habis bayar hutang saya, bayar hutang motor, hutang kereta, kad kredit, loan, semua kan. Duit gaji saya tu memang gone, bayar hutang je. Tapi saya ada extra income RM2,000 daripada bisnes kereta sewa. So duit tu lah saya guna
untuk beli makan, jalan-jalan apa semua kan. So you all pun kalau you nak keluar daripada masalah hutang sekarang ni, you kena bina satu pendapatan, dan pendapatan tu mesti sama dengan gaji you. Kalau gaji you RM2,000, you kena buat satu bisnes yang income dia tu RM2,000. So gaji you tu memang gone lah, bayar hutang je kan. So RM2,000 tu guna untuk belanja. Kalau gaji you RM3,000, you kena bina satu bisnes yang setiap bulan bisnes tu boleh bagi you bersih RM3,000. So kalau you capai that level, you akan settle masalah hutang you. So macam saya, duit gaji saya tu memang bayar hutang lah. Memang tak boleh buat apa, bayar hutang kan. Alright. Thank you pada menonton. Thank you pada yang share video ni kan. Jangan saya nak screenshot. Okay. So saya pun sewa kereta apa semua, and then duit gaji tu memang bayar hutang. And then tahun 2008, masa saya start 2006 tu, saya sewa kereta dekat student je. So masuk tahun 2008, saya start dapat pelanggan daripada orang luar. Macam mana saya boleh dapat pelanggan daripada orang luar? Student saya ni, macam saya buat sewa kereta dekat student. Student ni setiap tahun dia akan habis belajar kan. So bila dia habis belajar, kalau ada orang nak datang minta dulu apa semua, dia orang tolong promote. Sebab apa, dia dah biasa guna saya punya servis, dia orang akan tolong promote kan. So 2008 saya start dapat orang luar, pelanggan daripada orang luar. Ini pun dia, saya tanya, mana tahu saya buat kereta sewa? Ni saya dapat daripada budak ni kan. So check budak ni student saya. So saya dapat referral. So you all pun, bila you nak berniaga, at least lah 2 tahun 3 tahun, you punya customer tu akan start bertambah. Okay, satu lagi saya lupa nak share tadi. Bila you start business, you kena jelas siapa sasaran pelanggan you. Jangan pergi buat kira macam you tak jelas siapa sasaran pelanggan you. Masa saya buat bisnes sewa, saya clear siapa sasaran pelanggan saya. Masa saya start tu, customer saya student dengan staff universiti. So bila saya jelas siapa sasaran pelanggan saya, so marketing tu senang lah. Banyak orang bila dia buat bisnes kereta sewa ataupun bisnes apa-apa, dia tak clear siapa sasaran pelanggan dia. Contohnya dia buat bisnes kereta sewa, dia tengok orang lain buat bisnes kereta sewa, dia pun nak buat, tapi dia tak clear siapa sasaran pelanggan dia. Bila dia tak clear sasaran pelanggan dia punya marketing tu main epek-epek lah, mengabang-abang kan. Iklan sana, iklan sini kan. Macam saya dulu, bila saya start bisnes, saya clear siapa saya punya sasaran pelanggan. So student kan, so tak payahlah saya nak pergi iklan dekat kedai makan ke apa semua. So saya just iklan dekat universiti je. So very clear. Daripada situ barulah saya berkembang, saya punya customer. Okay, 2008 saya start dapat customer daripada orang luar kan. Itu pun based on referral. Okay, lepas tu bila saya start dapat customer orang awam ni, and then saya start dapat pelanggan daripada syarikat corporate. Macam mana saya boleh dapat? Daripada customer orang awam ni lah. So diorang ni pun ada macam diorang, kadang-kadang yang orang awam ni pun dia kerja dekat company kan. So dia start recommend dekat company dia, company dia start recommend dekat company kawan-kawan dia orang kan. So 2008 saya start dapat kira customer luar lah kan. Okay, 2009 sebabkan kira macam permintaan tu banyak pun, saya start tambah kereta lah. Tapi masa tu saya masih lagi tak boleh nak beli kereta. Sebab apa, saya punya hutang, saya punya secret very bad lah. Memang teruk gila kan. Hutang terlalu banyak. Saya apply dulu memang reject, So apa yang saya buat adalah 2009 saya start buka JV lah. So saya tanyalah kawan-kawan saya ke saudara mara sebelah isi saya kan, tanya dia orang nak tak beli kereta, letak kat saya sewakan, and then tiap-tiap bulan saya bagi profit kat dia orang. So dekat situ saya dapat kumpulkan dalam 20 biji kereta. Tapi kereta tu mostly kereta pajak je. Alright. So 2009 saya ada 20 biji kereta. So tapi 20 biji kereta tu memang kereta saya sendiri urus. Masa saya mula tu saya ada 2 biji kereta je. Lepas tu lain tu semua kereta Desmond. Masalahnya bila ambil kereta Desmond ni, kalau untung tu sama-sama untung lah. Kalau rugi tu saya kena tanggung seorang-seorang. Rugi tu maksudnya kalau kereta tu accident ke ada masalah, memang saya kena tanggung. Customer biasanya memang akan lepas tangan lah. So saya tak nak lah ambil kereta orang, problem lah. Macam duit untung tu kadang-kadang habis bayar kerugian je. Tapi kalau saya ada kereta saya sendiri, untung ke rugi ke saya sendiri tanggung lah.
So 2009 saya start beli kereta. Saya start JV lah, beli kereta pajak lah. Sorry, saya ambil kereta pajak kan. So total ada dalam 20 biji lah. Alright. And then permintaan tu alhamdulillah meningkat. 2010 saya ada 70 biji kereta. 70 biji kereta. Tapi 70 tu bukan saya punya semua. 30 kereta atas nama saya, nama isi saya dengan nama company lah. Kita belilah kan 30 biji. Alright. 40 biji lagi tu kereta pajak. Tak kisahlah pajak, sama ada daripada kawan-kawan saya, daripada family sebelah isi saya, staff saya. Masa tu saya dah ada staff. Alright. So saya dapat 40 biji. Saya punya total sale satu biji kereta, kutipan sewa dia dalam RM1,500 lah. 1,500 kali dengan 70 berapa? So saya punya income masa tu dah lebih pada RM100,000 kan. Alright. And then saya masih lagi buat bisnes tu secara part time. Alright. Lepas tu 2011 saya decide untuk berhenti kerja. Saya nak fokus kepada bisnes kereta sewa. Alright. Saya sebenarnya saya suka kerja kat universiti, tapi disebabkan politik, banyak benda lah, banyak benda yang tak membuatkan saya tidak happy. So saya decide untuk berhenti kerja lah. So 2011 saya berhenti kerja, saya fokus kepada bisnes kereta sewa. So 2011 apa yang berlaku adalah customer saya makin banyak tau. Customer saya makin banyak. Macam asalnya saya buat bisnes kereta sewa tu dekat Bintulu, Sarawak. Okay, lepas tu customer saya ni bila dia dah biasa guna kita punya servis, kalau dia pergi mana-mana pun dia nak kita tolong handle. Sebab apa? Dia dah selesa dengan kita punya servis. So tips dia adalah bila you buat business, make sure you bagi the best service dekat you punya customer. So customer ni dia pergi mana pun dia akan guna you punya servis. So apa yang berlaku adalah customer saya ni dia pergi Miri ke, dia pergi KK ke, dia pergi KL ke, dia akan call saya, dia minta saya arrange kan servis kereta sewa. Masalahnya masa tu saya hanya ada satu cawangan je dekat Bintulu. Saya tak ada cawangan lain. So apa yang saya buat, saya akan deal lah dengan kawan-kawan yang buat kereta sewa dekat area tu kan. Cuma masalah saya masa tu adalah dia orang punya servis tu tak sama macam saya. Kualiti servis tu tak sama. Ada yang bagus, ada yang tak bagus kan. And then macam saya pun masa tu saya kira masih baru lagi. So saya nak deal dengan company-company yang besar, takut dia orang pula tak layan saya. So saya deal dengan company yang kecil-kecil. Bila saya deal dengan company yang kecil-kecil, faham je lah dia punya servis kan. Paling teruk sekali, kita dah deal pun semua, and then bila time customer nak ambil kereta, dia orang off telefon. Dia orang lepas tangan. Itu yang paling tak boleh nak terima kan. Sebab kita dah inform customer kereta dah ada, tiba-tiba customer nak ambil kereta, supplier tu dia off telefon, dia tak angkat telefon lah. So memang problem lah. So saya pun kat situ saya fikir, aku macam mana aku nak buat ni. So saya decide saya nak buka cawangan. Sebab apa? Saya nak make sure customer saya ni pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama lah. So tak adalah kena tipu apa semua, kena scam apa semua kan. Alright. Tapi masa tu nak buka satu cawangan kereta sewa ni modal besar tuan-tuan. Sebab apa? Kita kena sewa tapak, kena gajikan pekerja, kena beli kereta kan. So dekat situ, kalau you nak buka satu cawangan kereta sewa, at least you kena ada modal dalam RM60,000 kan? RM60,000. Alright. So saya tak adalah modal sampai RM60,000 nak buka cawangan. Lalu saya dapat idea, why not saya buat macam franchise. Franchise kan. Macam mana saya boleh dapat idea franchise tu? Sebab apa? Bila saya berhenti kerja, banyak kawan-kawan saya ni yang duk follow saya, dia minta saya ajar dia. Wahid, boleh tak ajar kita orang macam mana nak buat bisnes kereta sewa? So saya fikir, daripada saya ajar dia orang ni, why not dia join saya kan. So dekat situ saya start buka peluang bisnes. Siapa-siapa yang nak mulakan bisnes kereta sewa, saya boleh ajar. Dan dia orang ni boleh kira run bisnes tu bawah saya lah. So masa tu saya tak sebut franchise lah, saya sebut licensing. So licensing, saya ajar dia, saya bagi sistem semua. And then saya ambil lah sikit dalam royalty dalam 2.5%. So alhamdulillah saya dapat buka cawangan dekat Miri. Lepas tu saya buka cawangan dekat Kuching. Lepas tu dekat KL, merata lah. Dalam masa setahun saya dapat buka 9 cawangan.
Kan, 9 cawangan. So dekat sini, bila you nak berkembang, you kongsi rezeki kan. Okay, so Alhamdulillah, business tu okay. Dan saya pun seronok kan. Setiap kali saya punya lisensi ni buat sale, saya dapat sikit. Kalau dia orang dapat buat sale 10,000, saya dapatlah 200 setengah kan. Kalau saya ada 10 cawangan, so saya dapatlah 2,000 setengah. Business very simple. Macam customer nak sewa kereta, payment tu bayar direct dekat saya punya lisensi. Lepas tu lisensi tu setiap bulan dia kira berapa dia punya sale, and then dia just bagi 2.5% lah. So very simple, tak complicated, senang, mudah. Alright. Saya start buat licensing tu daripada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 15 sampai 2020 lah. Alright. 2012 tu baru saya sedar saya dah touch 1 juta pertama. 1 juta pertama kan. 2012 saya total sale lah 1 juta. 2013 1.7 juta. 2014 4 juta. 2015 5 juta sale. So itu pencapaian lah. Okay. Saya daripada kerja makan gaji, hutang banyak apa semua, saya settlekan masalah hutang, saya berhenti kerja, saya grow the business. Dengan modal RM3,000 saya dapat buat sale sampai RM5 juta setahun. Tapi untuk capai 5 juta tu, saya start bisnes 2006, 2015 baru saya capai 5 juta lah. Maknanya 9 tahun saya ambil masa untuk berapa tahun lah? 2015, 2006 lah, 9 tahun lah. 9 tahun untuk saya capai 5 juta. So dalam bisnes ni dia tak ada istilah cepat kaya. So ambil masa, semua ambil masa. Alright. Tapi along the way tu memang ada macam-macam masalah. So kita jangan lari pada masalah, kita selesaikan masalah tu. Alright. Ni tengah lagi lah ni. Okay, masuk tahun 2015, jadi lagi masalah. Dan masalah ni yang menyebabkan bisnes saya hancur lebur. Ada tak nak tahu apa masalah dia tu? So saya buat bisnes 2006. 2011 saya start buat licensing, and then business grow sampailah 2015. 2015 ada satu benda yang berlaku, dan benda ni yang menghancurkan saya punya bisnes. Ada tak nak tahu? Cuma benda ni saya tak nak salahkan siapa-siapa. Silap diri saya juga. Banyak faktor lah. Okay, tapi saya share ni untuk you ambil pengajaran. Alright. Ada tak? Kalau nak tahu, komen nak tahu. Benda apa yang berlaku pada tahun 2015 yang membuatkan bisnes saya hancur? Dan saya sedar benda ni selepas 5 tahun, 6 tahun. Kan? Masalah adalah baca lontar kepada yang lebih baik. Nak tahu. Alright. So kalau you ingat 2015, masa tu kerajaan memperkenalkan GST. GST kan kita kena bayar 6% kan. Tapi kalau yang tak berniaga mungkin tak tahu. Alah, 6% je, sikit je pun kan. And then duit tu bagi dekat government akan belanja untuk rakyat. Tapi kepada bisnes kecil, bisnes rakyat mahal ni memang bagi impact yang okay. Apa yang berlaku? So bila kerajaan memperkenalkan GST, so duit kereta sewa tu tak boleh suka-suka hati. Macam dulu customer boleh bayar direct dekat saya punya lisensi. So lisensi saya dia keluar receipt apa semua, and then duit tu dia punya hal lah. Tapi bila kerajaan memperkenalkan GST, so duit tu kita kena keluarkan tax invoice dekat kita punya customer. Alright. So kalau kita tak provide tax invoice, customer complain dekat custom, kita kena. So bila nak keluarkan tax invoice, so duit tu memang kena masuk dekat company, and then kita kena bayar GST, and then balance tu barulah kita ambil dan kita baru agih lah. Okay. So bila proses tu jadi macam tu, so jadi banyak kerja lah. Okay. Kerja satu hal. Lepas tu benda tu macam dulu saya pakai sistem simple je, pakai Excel bodoh pun okay, settle kan. So tak payah keluar duit pun. Tapi bila GST tu saya kena beli sistem. Dan disebabkan saya ada banyak lisensi, so dalam sistem tu saya kena ada beberapa account. So total untuk saya beli sistem tu, bayar sistem tu setahun 12,000.
12,000 untuk bayar sistem tu saja. Dulu kosong, tak bayar ada, pakai Excel pun biasa, pakai buku tulis pun okey. So sekarang ni bila GST, kita dah lah kena bayar GST. Lepas tu untuk guna sistem tu kena bayar 12,000 tuan-tuan. 12,000. Okey, tu tak apa lagi. Alright. Lepas tu sistem tu bukannya boleh beroperasi sendiri, kena ada orang manage. Kena ada staff. Sebab apa? Staff dia nak check duit masuk, dia kena buat tax invoice, dia nak kena check claim daripada lisensi, lepas tu dia nak kena release payment. So banyak kerja. So you bayangkan setahun duit masuk 5 juta ringgit, sebulan dalam 400,000 ringgit. So you buat seorang-seorang tak boleh, you kena ada staff yang ramai. So masa tu saya ada, untuk handle account saja saya ada 4 orang staff. Dulu tak ada staff. Very simple. Saya dengan isteri saya adalah staff yang bahagian operation. So saya kena ada 4 orang staff bahagian account untuk manage benda tu saja. Kalau tak manage, kena saman, kena penalty. Okay. So bila nak kena ambil pekerja, katakanlah saya spend gaji pekerja. Pekerja ni kalau bayar gaji 1,000, siapa nak kerja kan? So at least kena bayar gaji 1,500 kan. 1,500 kali dengan 4 orang. So dekat situ sebulan saya kena spend untuk bayar gaji saja 6,000. 6,000 kali dengan 12 bulan, 66,000. 66,000 campur dengan 12,000, dah berapa ribu saya kena spend untuk manage GST saja. Alright. So tak apa lagi, kita cuba follow apa yang kerajaan cuba buat kan. So GST alhamdulillah kita bayar, tak ada masalah apa semua kan. Okay. And then bila you ada pekerja, kalau dulu macam saya bukannya ada pekerja, saya ada partner. Macam pekerja saya ni, saya anggap dia orang business partner. So saya bayar gaji basic, lepas tu dia orang ada kereta, dia orang pun sewa kereta under company saya. So kita macam partnership lah kan. So tapi bila saya ada pekerja yang bahagian account, pekerja ni kalau you tak bayar KWSP, dia report you, mampus you. Kan. So you kena bayar KWSP. So dekat situ tiap-tiap bulan lah, tiap-tiap bulan. So kita punya cash flow ni dah tercekik dah ni. Ini tiap-tiap bulan KWSP duk call. Mana payment ni? Mana payment ni? Tak bayar ni. Kalau tak bayar kita nak saman. Hari-hari call. Kita dah tercekik dah dengan segala makna sistem pun semua. Lepas tu dia paksa kita bayar GST, KWSP. Okay, tak apa, bayar. So saya punya margin tu dah makin kecil. Alright. Okay, so macam saya pula, kesilapan saya, bila saya nak ambil pekerja, yalah kita company kecil, nak ambil pekerja yang bahagian account, yang betul-betul pengalaman, tak ada duit. Kita just ambil yang fresh graduate yang boleh lah handle lah, tapi dia orang ni tak ada pengalaman. So dekat situ saya punya bahagian account dia tersilap. So entah macam mana, masa kita hantar untuk audit dekat LHDN tu, so LHDN dia macam tak puas hati lah. And then so dekat situ pendek cerita, saya kena penalty salah isytihar pendapatan. Silap tu silap teknikal je lah. Sebab masa kita declare tu, saya ada kereta atas nama personal. So kereta tu saya bayar lah, macam duit sewa masuk dekat company bayar lah dekat installment bank kan. Saya tak ambil pun duit tu. Sepatutnya bila kita sebagai business owner, kita kena buat agreement dengan company kita, mengatakan kita sewakan kereta tu dekat company kita sendiri. Saya tak terfikir pun benda tu, staff saya pun tak terfikir. So bila kita submit untuk audit LHDN dia kata, okay, duit bayaran installment kereta personal pengarah ni tak boleh dikecualikan cukai. So dia tolak benda tu. So total saya kena bayar penalty 230,000 tuan-tuan. Aku berniaga ni dah lah susah nak kena bayar tu bayar ni pun semua, kena penalty lagi dengan LHDN 230,000. Saya pun merayu lah, cakap tak boleh lah macam ni cik kan. 230,000 tu tuan-tuan, boleh beli rumah cash biji tau. Saya berpuluh tahun usaha cari duit, senang-senang je LHDN charge saya penalty kan. Merayu. Tapi LHDN ni mungkin dia tak nak saya bising kan. So dia naikkan penalty tu jadi 270,000 tuan-tuan. Kan 230,000. Asalnya 230,000, saya merayu minta
kurangkan, dia naikkan penalti saya kepada 270,000. So you rasa you nak merayu lagi tak? You nak merayu lagi tak? Saya memang stres gila kan. Stres gila. Tapi tak apalah, kita usaha bayar. Silap kita cuba bayar. So setiap bulan saya kena bayar RM7,000 selama 36 bulan. Kena bayar penalti tu. Buta-buta je. Memang celaka betul. Alright. Okay, so tapi masa tu saya pun dan yang sedihnya tuan-tuan, pegawai LSDN yang cas saya tu orang Melayu. Dan saya pun dalam sedih-sedih tu, saya call kawan saya Cina. Dia ni pun buat bisnes kereta sewa juga. Saya call, nama dia Jimmy kan. Jimmy, aku kena lah LSDN, macam mana nak buat ni? Aku nak tutup lah company kan. So dia kata, tahu tak? Rupa-rupanya Cina ni yang tolong saya. Orang Melayu nak jahanamkan saya, dan Cina ni yang tolong saya. Kita ingat orang Cina ni yang nak jahanam kita, tapi Cina ni yang tolong saya. Nak tahu tak macam mana dia tolong saya? Pegawai LSDN ni orang Melayu. Dia cas penalti kalau memang saya boleh bankrupt lah macam tu kan. Dia tak peduli, no bincang. And then saya call kawan saya ni, Cina ni. Dia tolong saya. Nak tahu tak? So dia kata, Wahid, saya kena penalti tu untuk 2015. Wahid you bodoh lah, dia kata. You baru buka company, you baru dapat lesen tau. Masa tu saya baru dapat lesen pelancongan tau. Lesen pelancongan 2015 saya dapat lesen pelancongan. So dia kata, sebenarnya bila you dapat lesen pelancongan daripada Kementerian Pelancongan, so you dikecualikan cukai selama 2 tahun. You tak payah bayar cukai 2 tahun. So maknanya 2015, 2016, 2017 2015, 16 macam tu lah. So saya kena penalti tu 2015. And then LSDN masa tu dia tak perasan, company secretary pun tak perasan, auditor saya pun tak perasan. Sepatutnya saya tak perlu bayar cukai selama 2 tahun. So bila saya dapat tahu benda tu, maksud yang kawan Cina saya ni, dia siap screenshot bagi pekeliling daripada LSDN mengatakan syarikat saya sebenarnya tak perlu bayar cukai pun untuk tahun selepas 2 tahun dapat lesen. So saya pun bengar, saya pun hantar benda tu dekat saya punya company secretary. Saya suruh dia tanya LSDN. Lepas hantar tu senyap. Nampak tak celaka company secretary-nya, auditornya LSDN. Kalau saya tak tahu benda tu, memang mampus aku kena bayar. Tapi saya dah bayar dah 6 bulan saya bayar. Memang celaka betul. Alright. Kajian biasalah kan. Itulah. So saya nak share dengan you all. Saya pun dapat benda ni lah. Ini antara kita-kita je lah kan. Bila you ni orang biasa, you rakyat Melayu, saya orang biasa tuan-tuan. Sama je. Kita masa dekat sekolah, kita tak diajar pun tentang bisnes. So bila kita start buat bisnes dan bila kita berkembang, kerajaan dia akan suruh, kau kena ada ni. Sebenarnya kalau you perasan, sebenarnya benda tu dia dah set perangkap. Kok mana pun you akan kena. Tapi kalau you ni anak orang kayangan, anak orang kaya, you dah tahu. So you takkan buat mistake tu. Macam kita ni orang biasa, bila kita start masuk dalam alam bisnes dan kita cuba kembang, kita akan buat mistake. You tanya mana-mana orang yang buat bisnes yang tak ada pengalaman, memang dia orang akan kena. So akan ada perangkap. So sama ada you kena dengan SSM, you akan kena dengan KWSP, you akan kena dengan LSDN, you akan kena dengan custom. So kita ni akan careless, kita akan terlepas pandang dekat mana-mana. Dan sekali kena tu, memang 10 tahun punya kerja tu gone macam tu je. Itulah yang dikatakan oleh seorang penulis. Dia kata dalam dunia ni ada 2 jenis penyamun. Dalam dunia ni ada 2 jenis penyamun. Satu penyamun tak ada lesen. Penyamun tak ada lesen, yang menyamun biasalah, meragut apa semua, itu yang tak ada lesen. Satu lagi penyamun berlesen. Alright.
Betul. So itulah penyamun-penyamun berlesen. Tapi kita tak boleh nak marah orang yang bekerja kat situ, sebab apa, benda tu memang dah didesign macam tu. Alright. So saya memang, ya Allah, kata aku dengan nak kena bayar tu lah, bayar ni apa semua. So bila jadi sebelum 2015, saya punya bisnes memang syok gila, memang seronok. Saya boleh bantu ramai orang, saya boleh sediakan peluang perniagaan kepada ramai orang. Syukur Alhamdulillah. So saya pun senang. Tapi selepas 2015 saya struggle, tuan-tuan. Saya struggle. Tapi tak apalah, kita cuba follow apa yang kerajaan tetapkan, kita cuba follow. Tapi semakin kita follow, makin dia cekik kita. Cekik. Okay, itu antara efek bila GST diperkenalkan. And then satu lagi kesan yang berlaku kepada saya punya syarikat, bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi keluar beramai-ramai. Keluar beramai-ramai. Sebab apa dia orang keluar beramai-ramai? Sebab masa tu, sebelum GST, dia orang tak payah pening kepala nak buat sistem, nak fikir, nak kena tunggu payment apa semua. So customer nak sewa kereta, customer bayar, dia orang balance tu dia orang punya. And then bisnes kereta sewa ni, tuan-tuan, dia punya untung tu tak adalah besar mana. Sebab apa, risiko pun besar, kereta accident apa semua kan. Tapi boleh lah. Tapi bila kena GST je, dia orang nak kena fikir, nak kena buat tax invoice, nak kena ni duit, nak kena tunggu bla bla semua. So jadi pening kepala. So apa yang laku adalah saya punya lisensi yang saya bina tu daripada tahun 2011 keluar beramai-ramai. Memang celaka gila. Aku dah bina benda tu penat-penat, and then disebabkan dia orang tak tahan benda tu, dia orang keluar. So bisnes saya kira jatuh lah. Pernah deal dengan immigration, macam-macam hal, paperwork nak buat lalas, macam tu je kan. So faham-faham je lah. So tapi saya pun tak macam mana kan, dia orang nak keluar je lah. So saya terpaksa recruit new licensee. So bisnes saya masa tu saya start 5 juta, tak boleh nak grow. Sebab apa, licensee masuk, saya ajar dia, bila dia pandai, dia keluar, dia buat sendiri. Masuk, ajar pandai, keluar buat sendiri. So saya punya licensee ni tak sustain kan. Sebab apa, dia orang, yelah, kita dah struggle nak bayar tu bayar ni apa semua, lepas tu dengan GST lagi apa semua, dia orang pun pening kepala, keluar buat sendiri je lah, buat senyap kan. Lagi untung kan. Alright. So masa tu, tuan-tuan, sebelum GST, saya kira macam boleh menyimpan. And then belanja pun okey kan, nak beli apa pun okey. Tapi lepas GST saya nak ambil gaji RM5,000 pun tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Takut tak boleh nak bayar gaji staff, tak boleh nak bayar tu semua kan. So kita ambil mana yang perlu je. Tapi Alhamdulillah lah, macam company saya, dia bayar lah rumah apa semua, dia bayar. Cuma duit nak belanja tu saya tak boleh suka-suka hati ambil. Alright. Okay, thank you. Sorry lah saya jalan kat sini je sebab panas. Okay, lepas tu 2015 GST apa semua kan. Lepas tu entah macam mana ada pertukaran kerajaan, GST dimasukkan, lepas tu tukar kepada SST kan. Okay. And then tahun 2000 saya cuba bina the business. Business tu still jalan. dah kena GST dengan problem semua, lisensi keluar apa semua. Still boleh running lah business, ada duit sikit lah, boleh bayar gaji apa semua kan. Tapi bila 2020 kena Covid je, aku dah struggle ni, kena Covidnya lagi berdarah kan. Memang terduduk terus, tuan-tuan. Kan. Lepas tu saya cubalah, yelah, masa PKP kan, masa PKP mana bisnes kita memang tak jalan, memang tak ada income. Saya punya staff pun semua berhenti kerja. Saya cuba buat bisnes, tak jalan apa semua, rugi. Kita tak ada pengalaman jual produk. So tak jalan. And then saya pun sampai hampir gila. Sebab apa, hari-hari orang call tanya, minta hutang, minta bayar tu bayar ni apa semua. Saya mana ada duit nak bayar, tuan-tuan. Orang dah, saya kena saman apa semua. Ya Allah, kata sedih, tuan-tuan. Sedih. Bukannya kita tak nak bayar, tuan-tuan, bukan tak nak bayar, tapi kita pun dah terduduk lah. Macam mana nak bayar? Orang call, mesej, marah-marah apa semua, tak boleh bayar hutang apa semua kan. Saya kena saman banyak kan. So saya
hampir gila kat lah. Ya Allah, kata hujan memang nak gila. Tapi fikir anak-anak, fikir isi kan. Kalau kita gila, kita bunuh diri, tak selesai masalah juga kan. So saya terpaksa kuatkanlah diri. And then tak macam mana. Tapi tuan-tuan, sebenarnya saya ada dengar satu ustaz ni, dia cakap sebenarnya bila kita jatuh tu kadang-kadang itu adalah rahmat, tuan-tuan. Bila kita jatuh, sebenarnya jatuh tu adalah rahmat. Sebab apa dia kata? Hujan jatuh ke bumi bukannya masalah. Dia memberi rahmat kepada alam. So bila kita buat bisnes, bila kita jatuh, sebenarnya Tuhan nak bagi rahmat kepada kita. So bila saya dengar ustaz tu cakap, mungkin betul juga kan. Mungkin betul juga. Aku jatuh ni, mungkin Tuhan nak bagi rahmat kat aku. Nak tahu tak apa rahmat tu? Nak tahu tak? Apakah rahmat di sebalik kejatuhan bisnes saya tu? Yes. So bila saya jatuh, tuan-tuan, banyak kawan-kawan saya yang dulu masa kita senang, masa kita naik semua lari. Semua lari. So saya hanya ada kawan-kawan yang support saya saja. Yang betul-betul nak berkawan, betul-betul nak support. Dalam keadaan kita jatuh, saya ada few kawan yang walaupun saya jatuh, dia support saya. Support. Dulu masa kita tengah naik apa semua, banyak orang nak berkawan dengan kita, nak berpartner lah apa semua. Yang tu semua belah. Time kita senang, dia nak berkepit dengan kita. Time kita jatuh, dia orang belah. Dia orang tak support pun kita. So you berhati-hatilah nak berkawan. So pada saya, tak payahlah kita nak berkawan apa semua. Kita just setia dengan kita punya isteri, anak-anak kita apa semua. Dan kita just dengan kita punya circle. Alright. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, staff saya semua berhenti kerja. Tak boleh nak bayar gaji apa semua kan. And then secara tak sengaja, saya yelah, kita dah tak ada income apa semua. So saya pun cuba join business. Dan last kali saya join satu business ni, business jual produk kesihatan. Kalau you tahu, kalau dekat TikTok saya selalu promote lah produk dia. So saya join business SKV. Alright. So SKV ni dia jual produk kesihatan untuk pesakit kencing manis. Lepas tu sekarang ni dia jual vitamin. Vitamin tu kalau you makan, dia kalau you kena virus COVID tu, dia tak adalah sampai stage 4, 5 sampai kena tidur kan. So dia kena je, you paling tinggi you kena stage 2 and then you akan recover balik. Sebab apa? Dalam vitamin tu dia ada vitamin C, vitamin D dan juga cendawan susu harimau. So benda tu bagus. Memang kita bagi dekat customer kita yang dah kena COVID, pump kena je, pump dia lega balik kan. So ada yang dah nak kena tidur, makan je vitamin tu, dia okey balik. So vitamin tu memang sangat viral. Dia punya duta dia partner. So saya join that company. Modal masa tu RM65 40 je nak jadi agent company tu. Modal RM65 40 je. Saya masuk, lepas tu saya kira belajar tentang produk apa semua. Nak tahu tak berapa saya punya sale? And then business tu saya dengan isteri saya je. Saya buat 2 orang je. Dulu saya buat business kerja sewa, saya ada staff 10 orang. Oh, pening kepala nak fikir pasal staff, nak fikir pasal gaji, nak fikir pasal KWSP apa semua. Memang struggle. Tapi bila saya buat business SKV ni, saya buat dengan isteri saya je, 2 orang. Alright. So bulan pertama, tuan-tuan, saya dapat buat sale dalam RM11,000. RM11,000 saya punya commission lah. Commission dalam tak sampai RM3,000 lah, RM2,000 lebih tu kan. Alhamdulillah lah. Cukup lah. Tapi sebenarnya tak cukup lah nak belanja. Tapi tak apa, Alhamdulillah syukur dapat duit lah. Bulan pertama saya dapat buat sales RM11,000. Alhamdulillah dapat duit commission dalam RM2,000 kan. Bulan kedua sale RM13,000 kan. Alright. So sale RM13,000, commission tak sampai RM3,000 lah. Okay, bulan ketiga saya drop RM10,000. Sebab masa tu bulan puasa, saya tak larat nak buat live apa semua. So saya banyak lepak, termenung kan. Saya RM10,000 dapat lah RM2,000. Sebab apa, commission dia tu dalam 20% lah, 20% macam tu kan. Bulan keempat sale naik RM14,000. Sebab lepas bulan puasa saya dah boleh promote, saya dah ada boleh buat live apa semua kan. So naik RM14,000. Alright.
4 bulan pertama sale macam maintain lah, paling tinggi 14,000. Masuk bulan kelima, sebab apa, bisnes SKV ni dia bagusnya adalah kita boleh join dan kita boleh recruit agent. So masa saya start tu, saya start recruit agent. Cuma agent tu bila dia join, dia just tengok lah, dia wait and see, dia tengok betul ke, boleh ke kan. And then saya keep promote sampai masuk bulan kelima, sale naik jadi 30,000 tuan-tuan. Bulan 6, bulan Jun 2021, sale naik jadi 30,000. Alhamdulillah, saya punya commission dalam 6,500 lah kan. Okay, syukur gila lah, saya dapat 5,000, saya dah syukur gila lah. Sebab apa, masa buat bisnes kereta sewa nak ambil 5,000 pun belum tentu dapat. Tapi bila saya jual produk orang ni, saya tak payah nak fikir pasal, macam SKV ni, dia bisnes dia macam dropship. Dia tak payah kita pegang barang, tak payah apa barang kan. Kita just promote, recruit agent je. So bulan Jun 2021, sale 30,000, dapat 6,500 lah, Alhamdulillah. Seronok saya cakap. Masuk bulan Julai 2021, sale naik jadi 52,000 tuan-tuan. 52,000, saya punya commission 7,000 lebih. Ya Allah, syukur gila, tak payah pening kepala. Banyak kan. Kalau dulu kan, sale beratus-ratus ribu tapi nak ambil duit gaji 5,000 tak boleh. Sebab apa, banyak benda nak kena bayar. Penalti lah, penalti tu kan. Oh, okay. Masuk bulan Ogos. Nak tahu tak berapa sale saya bulan Ogos? Kalau you nak join jadi agent lah, you klik dekat saya punya bio ataupun you klik dekat saya punya profile. Modal nak jadi agent RM65 per pusing. Saya punya agent bawah saya ada seorang ni, dia penganggur kan. Dia dulu engineer kena buang kerja. Sekarang ni dia punya commission dia 12,000 sebulan. So tapi dia rajin lah. Alright. So bulan Ogos saya punya sale, ya Allah, kata rezeki tu saya cakap. Bila kita jatuh tu sebenarnya Tuhan nak bagi rahmat kat kita. Bulan Ogos tuan-tuan, saya punya sale 330,000. Macam mana boleh dapat macam tu? Saya punya agent tu dah start gerak. Sebab dia dah nampak dah result tu. Dia dah nampak saya punya grow kan. Dia orang pun gila-gila. Dia orang pun dah gila macam saya. Bulan Ogos 330,000. Saya punya net profit 40,000 tuan-tuan. Ya Allah, kata tak payah ada staff, tak payah ada sistem, tak payah ada, 40,000 tuan-tuan. Net profit. Ya Allah, kata 330. Okey, bulan September, bulan lepas lah. Tak tahu tak berapa saya punya sale. Bulan September. Ini kalau you dengar lagi terkejut. Ada tak nak tahu saya punya sale untuk bulan September? Ni group sale tau. Tapi sale ni bukannya saya seorang. Saya ada geng saya ada team saya. Alright. Bulan September, sale saya, group sale 830,000 tuan-tuan. 830,000 saya punya net profit 64,000. Tak payah ada staff, tak payah ada sistem, tak payah pegang produk, tak payah apa barang, 64,000. Ya Allah, syukur gila. Kan, syukur gila. Tim saya sekarang ni masa bulan September tu 356 orang ejen bawah saya. Lepas tu dia orang ni pun ada ejen juga bawah dia. Bawah dia orang tu ada ejen juga. So macam join SKV ni senang. Join je, SQ akan bagi training apa semua. So bahan-bahan marketing semua dia bagi, sistem dia bagi. Very simple. Memang banyak dah jadi kawan. Kan. So bulan ni saya target saya punya sale 1.2 million. 1.2 million, InsyaAllah, doakan. Dan memang kalau you struggle macam saya, bisnes tak jalan apa semua, mencari peluang bisnes, saya sangat recommend lah untuk you join SKV. Sebab apa, SKV ni founder dia tu memang betul-betul nak tolong. Dan dia orang ni sedang membina masjid tau, dekat Thailand. Masjid tu dia akan jadi tempat ulama-ulama berkumpul, bermesyuarat. So kita orang ni tengah fight untuk, InsyaAllah hujung tahun ni siap. Kita tengah buat masjid dekat Yala kan, dekat Yala, Thailand. Dan siapa yang join SKV ni, setiap jualan dia tu akan disumbangkan kepada masjid. So saya, dah lah, kita berniaga, modal kecil, dapat untung lagi, duit tu pula syarikat sumbang untuk bina masjid. So memang berbaloi lah. So saya pun boleh bagi duit dekat
mak mertua saya boleh bayar zakat, saya boleh tolong orang, saya boleh bayar duit kat isi saya boleh belanja. So alhamdulillah lah. Dan saya ada hutang, macam-macam hutang apa semua, dan insyaAllah saya akan bayar pelan-pelan lah. Alright, so siapa-siapa yang nak join, nak nak tambah income, nak belajar apa semua, you boleh klik dekat bio, nanti saya bagi detail. Alright. So itulah perjalanan saya, jatuh bangun saya. So macam saya fikirlah, Tuhan uji saya dengan macam-macam masalah. Sebenarnya dia nak bagi rahmat pada kita. Dan bisnes ni bila saya tengok, macam saya punya leader kan, nak tahu tak saya punya leader, dia punya sale bulan lepas berapa? Leader yang dia ni dah lama, nak tahu tak? Saya nak follow saya punya leader. Leader saya ni, dia punya sale, group sale dia bulan lepas 9.2 juta tuan-tuan. 9.2 juta. Dia dah join SKV ni daripada tahun 2017. 9.2 juta sebulan, bukannya setahun, sebulan 9.2 juta. Nak tahu tak berapa dia punya commission dia, leader saya ni? Ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, komen nak tahu. Thank you kan. So leader saya ni, saya tanya dia, berapa kau punya ni apa semua? RM250,000 net profit every month. You nak tak duit RM250,000 sebulan net profit? Memang betul tuan-tuan. Kenalah, bayar je lah kan. Tapi senang, tak payah pening kepala. Tapi dia ada cara dia, macam mana you nak pusing benda tu. Ada cara dia. Sebab kita dah biasa kena, kita tahulah cara macam mana nak pusing. Kalau nak, you join saya, nanti saya boleh ajar. Ada cara dia. Alright, nak tahu? 250,000. Nak tak? Macam saya sekarang ni, bulan lepas 64,000 tuan-tuan. 64. Syukur gila. Saya dapat 5,000 pun saya dah syukur lah. Allah bagi 64,000, saya buat 2 orang je. So saya boleh bayar gaji isi saya 10,000, saya ambil gaji 10,000, bayar mak mertua saya, bagi gaji kat dia orang, lepas tu bayar zakat. Alhamdulillah, syukur. Betul-betul boleh pilih bayar zakat. Betul, kita you ambil gaji bayar zakat lah, tak payah kena bayar cukai kan. Macam tu lah. Alright, so apa-apa, thank you pada menonton, thank you pada yang share video ni. Dan apa-apa nanti boleh WhatsApp saya kalau berminat dari agent kan. Tak tahu pun nak join ke tak join, tak ada masalah. Alright, thank you, bye-bye, Assalamualaikum.